Al-Qudus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersiaran secara langsung dalam Facebook Surau Al-Qudus Presiden 16. Mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang kita lakukan pada ketika dan saat ini merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan dengan suatu ganjaran hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita nak sambung lagi tentang kitab Fiqh Sirah karangan Al-Syahid Al-Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syam yang hebat, yang mana pemikiran dan juga kitab-kitabnya telah dipakai dan digunakan oleh seluruh para ulama di atas dunia ini. Ya, alhamdulillah, pada malam ini kita nak sambung lagi tentang satu tajuk yang baharu, iaitu tentang keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Ini di antara tajuk yang kita akan bahaskan pada malam ini. Bagaimana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyusuannya, dan juga kita nak mengambil beberapa ibrah dan juga pengajaran yang telah dinukilkan oleh Syekh pengarang kitab ini kepada kita. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak menghuraikan tentang satu tajuk ataupun satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Jadi hadis ini merupakan pokok perbincangan kita tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penyusuannya, dan beberapa ibrah yang kita akan kutip daripada nukilan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti ini. Yang mana dalam hadis ini baginda Nabi SAW menyebut bahawa sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail. Baginda Nabi SAW sebut dalam hadis ini, sungguhnya Allah SWT telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail. Daripada keturunan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia berketurunan Nabi Ibrahim AS, berketurunan Nabi Ismail AS. Dan daripada Nabi Ismail itu, ada keturunannya nama Kinanah. Dan Kinanah itu, dia datang daripada anak Nabi Ismail AS. Dan dipilihnya Quraisy dari Kinanah. Kemudian daripada Kinanah itu, banyak pula suku ataupun kabilah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kabilah Quraisy daripada Kinanah. Dan dipilihnya Hashim dari Quraisy. Daripada suku Quraisy itu, banyak pula dia punya suku-suku yang lain. Tetapi di situ Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada suku Quraisy itu satu bani, satu kumpulan, namanya Bani Hashim. Dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim. Kata Nabi SAW, akhirnya daripada Bani Hashim itu, ramainya anak-anak daripada Bani Hashim itu, maka Allah SWT pilih baginda Nabi SAW lahir daripada keturunan Bani Hashim. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dah hari ini nak menerangkan kepada kita bahawa betapa pentingnya kita mengetahui tentang silsilah ataupun keluarga baginda Nabi SAW, bagaimana silsilah keturunan baginda Nabi SAW daripada baginda Nabi SAW sendiri sampai kepada datuk nenek moyangnya itu sendiri. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam silsilah ataupun nasab, disebut dalam bahasa Arab nasab baginda Nabi SAW, yang perlu kita ketahui, yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yang mana Nabi SAW, kalau kita tahu bahawa nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ini silsilah ataupun nasab diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada datuk nenek moyangnya itu Adnan. Maka kata para ulama, nasab Nabi sampai kepada Adnan ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dan selepas Adnan naik ke atas tu, dia mungkin ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi daripada Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah sampai kepada moyangnya Adnan itu, maka ia adalah suatu nasab yang tiada khilaf padanya. Maka kita mengetahui nasab Nabi sampai kepada Adnan itu pun sudah mencukupi. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Ini semua orang tahu dah, famous. Semua kita pernah dengar tentang kelahiran baginda Nabi SAW apabila tibanya bulan Rabiul Awal. Semua kita akan diberitakan, dikhabarkan, diceritakan oleh asatizah kita, para ulama kita, tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia agung, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Kerana pada tahun itu tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraham, yang dipimpin oleh Abrahah bin Abrahah al-Ashram, yang datang daripada negara Yaman, dengan niat untuk merobohkan Kaabah
kerana dia iri hati, dia ada dendam kesumat dalam dirinya kerana beliau telah membina suatu kanisah ataupun telah membina satu gereja yang besar, yang cantik, ukirannya, pembuatannya dan sebagainya di negara Yaman. Dengan suatu hasrat untuk orang-orang Arab tidak lagi mendatangi kota Mekah untuk melakukan tawaf, melakukan haji dan sebagainya, tetapi mereka beralih untuk pergi ke Yaman. Tapi malangnya, hasrat dan idamannya itu tidak tercapai. Bahkan walaupun dia membina kanisah yang cantik, pembuatan yang ukiran yang cantik dan sebagainya, tetapi bila tiba sahaja musim haji, orang tetap datang beramai-ramai ke kota Mekah untuk menunaikan haji, melakukan tawaf dan sebagainya. Maka dendam kesumat inilah, iri hati inilah yang menebar dalam diri Abrahah ini untuk pergi ke kota Mekah dengan suatu niat, dengan suatu hasrat, iaitu untuk meruntuhkan kota Kaabah itu kerana beliau nak orang jangan lagi datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji, melakukan tawaf di Kaabah, bahkan mereka hendaklah datang ke negara Yaman untuk melihat kanisah yang begitu cantik dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan burung namanya Ababil. Burung Ababil yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu-batu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan melemparkan batu-batu itu di atas kepala-kepala tentera-tentera bergajah sehingga kepala mereka itu berlubang seperti mana disebutkan dalam surah Al-Fil, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir surah itu, di akhir ayat itu, yang mana Allah menjadikan mereka itu seperti mana daun yang telah dimakan oleh ulat. Makna daun itu akan berlubang. Seperti itulah kepala tentera yang dipimpin oleh Abraha itu apabila kena dengan batu-batu yang dibawa oleh burung Ababil itu, dilepaskan di atas kepala mereka ataupun badan mereka itu akan berlubang-lubang kerana terkena batu yang dibawa daripada neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi baginda Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ini adalah tarikh yang paling walaupun ada khilaf tentang tarikh kelahiran baginda Nabi SAW, tapi inilah yang paling dipersetujui oleh para ulama, iaitu tentang kelahiran Nabi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Walaupun ada khilaf, ada beberapa kalangan para ulama mengatakan tarikh sekian, hari sekian dan sebagainya. Tetapi paling dipersetujui oleh para ulama adalah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, iaitu tahun gajah. Ini tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi SAW lahir, saya tak nak cerita tentang bagaimana kelahiran baginda Nabi SAW dan sebagainya. Kita dah tahu tentang masa kelahiran Nabi dan begitu juga keadaan selepas kelahiran baginda Nabi SAW, apa yang berlaku, perkara luar biasa yang berlaku kepada ibunya Aminah dan sebagainya. Cuma saya nak bawa di sini bahawa selepas kelahiran baginda Nabi SAW, kebiasaan orang Arab ni, apabila anak-anak mereka dilahirkan, mereka menyusu buat seketika waktu sahaja, kemudian mereka akan memberi kepada ibu susuan. Ini menjadi kebiasaan orang Arab.
Ya, mereka akan beri anak mereka itu kepada seseorang untuk menjadi ibu susuan dia, untuk menyusu. Maka begitulah yang berlaku kepada Aminah. Ya, Aminah juga dia nak memberi anaknya ini yang bernama Muhammad ini kepada seseorang yang menjadi ibu susu dia. Maka dengan pendek ceritanya, Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah ni seorang perempuan, seorang ibu daripada keturunan Bani Sa'ad. Ya, dia datang daripada kampung yang jauh, ya, untuk mencari anak susuan. Di samping itu juga mereka nak mencari income lah. Dengan mereka menjadi ibu susuan, mereka akan juga dapat juga imbuhan, kerana menyusukan dan menjaga, memelihara anak itu. Ya? Tapi pada peringkat awal, apabila orang mendengar bahawa Nabi ni, Muhammad ini seorang anak yatim, ya, anak yatim yang telah kematian bapa dia, bermakna mungkin sumber pendapatan ibu tu tidak banyak, tidak seperti orang yang ada ayah dan sebagainya. Maka orang lain, termasuk juga Halimatus Sa'diyah, pada permulaan mereka tak naklah mengambil anak yatim kerana mungkin mereka akan mendapat sedikit imbuhan daripada orang lain yang ada ayah. Kan? Tetapi oleh kerana orang yang datang bersama dengan Halimatus Sa'diyah semua dah dapat anak susuan mereka. Ya? Halimatus Sa'diyah yang belum lagi dapat. Maka akhirnya sebelum nak balik, maka Halimatus Sa'diyah pun dia tidak ada cara yang lain, tidak ada anak susuan yang lain untuk diambil. Maka yang ada adalah anak Aminah yang bernama Muhammad, seorang anak yatim. Maka daripada dia balik tangan kosong, maka dia ambillah seorang anak susuan. Mudah-mudahan dengan anak susuan yang dia ambil ni, walaupun yatim, dia dapatlah juga imbuhan daripada ibu dan keluarga bayi tadi. Maka dia ambillah anak Aminah tadi, nama Muhammad tadi, untuk dibawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Halimatus Sa'diyah ni, dia bawa baginda Nabi SAW untuk bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad ini, dia telah di dalam perjalanan itu sendiri, ya, dia telah merasai satu keajaiban telah berlaku pada dirinya. Yang mana Halimatus Sa'diyah ni, dia juga bawa anak dia, anak dia bayi, dia bawa juga. Pada peringkat awal, semasa dia perjalanan datang daripada kampung dia untuk kota Mekah, anak dia semalaman tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab anak dia minum susu dia tak dapat nak kenyang. Maksudnya susu dia tak banyak. Sehingga anaknya tak kenyang dan mengakibatkan anaknya baby tadi itu sentiasa menangis sepanjang malam kerana tak kenyang. Kerana susu yang ada pada badan Halimatus Sa'diyah ni tak banyak. Tetapi apabila dia membawa pulang bayi yang namanya Muhammad ini, maka pada ketika itu dia merasai bahawa susu pada badannya itu suatu kelainan. Merasai bahawa ada kelainan pada dirinya itu. Sehinggalah dia berhenti pada satu tempat untuk berehat dan memberi anaknya dan juga bayi yang diambil tadi untuk beri minum. Dan akhirnya dia dapat memberi anaknya dan juga Muhammad tadi untuk minum susu daripada badannya itu, sehingga dua-dua bayi itu minum dengan penuh selera, sehingga mereka itu kenyang, sehingga mereka boleh tidur dengan tenang pada malam berikut. Jadi Halimah masa heran. Sedangkan pada peringkat awal dia datang, susu pada badannya itu tak banyak, sehingga anaknya sendiri pun minum tak kenyang dan menangis sepanjang malam. Tetapi bila dia mengambil
bayi yang namanya Muhammad ini, maka dia berasa suatu keajaiban berlaku pada dirinya sehingga susunya itu bertambah banyak dan anaknya dan juga Muhammad dapat minum dengan sepuas-puasnya sehingga mereka dapat tidur lena pada malam itu. Itu satu. Yang kedua, Halimatus Sa'diah juga merasa keajaiban yang mana unta yang dia naik itu, yang dia tunggang itu, pada peringkat awalnya dia datang adalah unta yang kurus, yang tak larat, jalan slow, dan tidak ada susu. Tetapi bila dia bawa bayi namanya Muhammad ini naik atas unta itu, dan dia merasa bahawa unta itu bukan lagi unta yang jalan slow, yang tak larat, tetapi unta itu boleh berlari. Boleh berlari. Dengan laju meninggalkan kawan-kawan dia yang lain. Kan? Boleh lari laju. Dan juga bila mereka berhenti, dia melihat pada kantung susu unta itu penuh dengan susu. Sehingga suaminya itu dapat memerah susu unta itu dan mereka minum dengan sepuas-puasnya. Tidak seperti mana pada awal kedatangan mereka ke kota Mekah, susu pada unta itu pun tak ada. Maka ini di antara peristiwa yang berlaku di dalam perjalanan Halimatus Sa'diah untuk balik ke perkampungannya. Kemudian apabila Halimatus Sa'diah balik sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, dia melihat lagi suatu keajaiban yang berlaku bahawa kampung Bani Sa'ad ini dulunya dalam keadaan yang kering kontang, banyak pokok yang tak subur, mati dan sebagainya. Tetapi bila dia balik sampai di perkampungan dia rasa heran sebab perkampungan Bani Sa'ad itu jadi subur dengan tanaman-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Maka Halimatus Sa'diah merasakan bahawa pada bayi yang nama Muhammad ni ada suatu keajaiban, ada suatu keistimewaan pada dirinya sehingga ia telah membuatkan perubahan demi perubahan berlaku dalam kehidupan Halimatus Sa'diah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kemudian apabila cukup tempoh untuk menyusu 2 tahun, Halimatus Sa'diah ni dia bawa baliklah Nabi SAW ni ke kota Mekah untuk diserahkan kepada ibunya Aminah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Halimatus Sa'diah dia mula rasa seronok, rasa gembira dan rasa cinta dan sayangnya kepada baginda Nabi SAW. Dia tak boleh nak tinggal, dia tak boleh pisah. Maka sebab itu dia meminta keizinan lagi sekali kepada ibu Nabi Aminah untuk dia nak bawa lagi Muhammad ini balik ke perkampungan dia untuk dia jaga, untuk dia pelihara sampailah tempoh tertentu. Kerana dia sayang dan cinta kepada Muhammad ini. Kerana adanya keistimewaan-keistimewaan pada diri Muhammad ini. Maka dengan berat hati ibu Nabi Siti Aminah, dia mengizinkan juga, membenarkan juga Halimatus Sa'diah untuk bawa anaknya Muhammad ini balik ke perkampungan Bani Sa'ad untuk kali kedua. Maka jagalah Halimatus Sa'diah Nabi Muhammad di perkampungan Bani Sa'ad untuk kali keduanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Seperti mana yang kita tahu bahawa ketika mana umur baginda Nabi SAW, umur Nabi 4 tahun, pada ketika itu Nabi tengah bermain dengan anak-anak Halimatus Sa'diah di luar kawasan rumah. Tiba-tiba ada orang, 2 orang pemuda yang datang pakai baju putih, bawa Nabi Muhammad SAW pergi ke belakang pokok jauh daripada rumah Halimatus Sa'diah. Dan anak-anak Halimatus Sa'diah ni rasa terkejut
dengan apa yang berlaku, maka mereka pun larilah balik ke rumah bagi tahu kepada Halimah Sa'diyah, ibu mereka dan juga ayah mereka tentang apa yang mereka lihat bahawa ada orang tangkap Muhammad bawa pergi di belakang pokok sana. Dan yang membawa Nabi itu adalah malaikat. Malaikat seperti mana yang disebut, diceritakan dalam hadis baginda Nabi SAW oleh Anas bin Malik. Yang mana Nabi SAW dibawa oleh dua malaikat tadi pergi ke belakang pokok sana, dan mereka belah dada Nabi, bawa keluar hati Nabi, dicucikan, dikeluarkan tempat syaitan suka duduk dan sebagainya, dibersihkan hati Nabi dengan air zam-zam dan sebagainya, dimasukkan balik. Sehinggalah apabila Halimah Sa'diyah dan suaminya datang ke tempat itu, mereka melihat bahawa Nabi SAW berdiri dalam keadaan yang ceria, mukanya dalam keadaan muka yang bersinar dan sebagainya. Tidak ada apa-apa yang berlaku kepada Nabi, seperti mana yang diceritakan oleh anak Halimah Sa'diyah ketika mana mereka melihat Nabi ditangkap dan dibawa oleh dua orang pemuda tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi apabila kejadian berikut berlaku di rumah Halimah Sa'diyah, maka Halimah Sa'diyah ni dia merasa takutlah. Kerana takut kok-koklah ada orang nak tangkap Muhammad, nak bunuh dan sebagainya. Dan apa akan dia nak jawab dengan Aminah sekiranya anaknya itu mati, dibunuh dan sebagainya. Maka Halimah Sa'diyah pun dia merasa takut untuk nak jaga Nabi lagi. Maka dia pun bawalah Nabi balik ke rumahnya di kota Mekah untuk diserahkan kembali kepada ibunya Aminah untuk dipelihara, kerana dia takut perkara semikian berulang lagi di rumahnya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi Halimah Sa'diyah menyerah balik baginda Nabi SAW kepada ibunya Aminah pada umur Nabi 4 tahun. Maka Nabi duduklah bersama ibunya sampailah umur Nabi 6 tahun. Maka bila umur Nabi 6 tahun, maka ketika itulah ketika mana Nabi dan ibunya termasuk Abdul Muttalib pergi menziarahi kubur ayahnya di Yathrib. Dan ketika mereka nak balik ke kota Mekah balik, di pertengahan jalan ibu baginda Nabi SAW Aminah jatuh sakit, demam panas dan akhirnya meninggal ketika mana umur Nabi 6 tahun. Kemudian tinggallah baginda Nabi SAW bersama datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Itu pun tak lama. Nabi tinggal bersama datuknya Abdul Muttalib tak lama, lebih kurang 2 tahun sahaja. Ketika mana umur Nabi 8 tahun, maka meninggallah datuknya Abdul Muttalib. Dan pada ketika itu Nabi duduk bersama bapa saudaranya Abu Talib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sebanyak kisah bagaimana kelahiran baginda Nabi SAW dalam keadaan yatim. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Tidak ada ayah. Ada ibu sahaja. Yang mana ayahnya meninggal ketika mana Nabi berumur baru 2 bulan di dalam perut ibunya. Ayahnya meninggal, maka dia lahir dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi ini daripada keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia. Keturunan datangnya daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, daripada Kinanah. Kemudian datang daripada suku Quraisy, daripada suku Quraisy banyak itu pula datang daripada keluarga Bani Hashim. Maka Nabi kata, aku ini datang daripada keluarga Bani Hashim. Maka salah silah ataupun nasab baginda Nabi SAW itu adalah daripada keturunan-keturunan yang mulia. Maka Nabi sebut kepada kita bahawa inilah keturunan keturunan baginda Nabi SAW sampai kepada
Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengambil beberapa pengajaran dan renungan daripada kisah perjalanan hidup baginda Nabi SAW, kelahiran baginda Nabi SAW dan penyusuannya. Kita tahu lepas Nabi lahir, duduk sementara dengan ibunya Aminah. Kemudian Aminah menyerahkan kepada ibu susuannya, walaupun ada ibu susuan yang sementara, tetapi kita nak sebut tentang ibu susuan yang lama yang memelihara baginda Nabi SAW, iaitu namanya Halimatus Sa'diyah. Okey, ada beberapa pengajaran yang telah dinukilkan oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti kepada kita yang boleh kita ambil, ya, pengajaran dan juga ibrah dalam kisah tentang kelahiran dan juga penyusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nak kita tengok pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil iaitu tentang mengenai nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kami jelaskan. Kedapatan beberapa dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa dalam semua manusia bangsa Arab yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua bangsa Arab, kabilah atau suku Quraisy pula dipilihnya. Dalilnya itu jelas kedapatan dalam hadis riwayat Muslim seperti yang telah kita sebutkan dan kita bacakan. Malah banyak lagi hadis yang sama maksudnya. Jadi nak gambarkan kepada kita, kata Syekh, bahawa ramainya manusia pada ketika itu Allah pilih Nabi ini lahir daripada suatu bangsa namanya bangsa Arab. Dan daripada bangsa Arab itu pula banyaknya kabilah-kabilah Allah pilih daripada kabilah Quraisy. Dan daripada kabilah Quraisy itu pula banyak dia punya anak-anak daripada kabilah Quraisy itu, maka Allah pilih Nabi daripada keturunan Bani Hashim. Ini nak menunjukkan kepada kita tentang keturunan yang mulia. Di situlah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara riwayat hadis daripada hadis riwayat Tirmizi dalam hadis yang lain, bahawasanya baginda Nabi SAW berdiri di atas mimbar lantas berkata, "Siapakah saya ini?" Ini hadis riwayat Tirmizi pula dalam hadis yang lain. Tadi kita baca tentang hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi ini disebutkan bahawa baginda Nabi SAW satu hari Nabi berdiri di atas mimbar, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapakah saya ini?" Para sahabat menjawab, "Engkau utusan Allah, selamat atas engkau." Ujar baginda lagi, "Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sungguhnya Allah telah menjadikan makhluk, yakni manusia, kemudian ia jadikan mereka dua golongan. Maka ia jadikan saya dalam golongan mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan mereka beberapa kabilah, maka ia jadikan dalam kabilah mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan berapa rumah tangga, maka ia jadikan saya dalam rumah yang paling baik, dan saya adalah orang yang paling baik di antara mereka." Jadi Nabi sendiri sebut tentang nasab keturunan dia, bahawa Nabi ini lahir daripada suatu keturunan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi SAW supaya tidak ada sedikit pun kejahatan yang boleh menyebabkan musuh-musuh Islam mencari kejahatan untuk mereka memfitnah dan juga memburuk-burukkan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh lagi kepada kita bahawa, dan ketahuilah bahawa konsep kasih kepada baginda Nabi SAW ialah kasih kepada kaum dalam kalangan mereka lahirnya baginda Nabi SAW. Juga kasih kepada kabilah yang dalam kalangan mereka puterakan baginda. Ini bukan kerana fanatik kepada orang-orang bangsa itu, tetapi ialah kerana semata-mata hakikat. Kerana pada hakikatnya bangsa Arab Quraisy itu telah mendapat kemuliaan dan penghormatan disebabkan hubungan mereka dengan
baginda Nabi SAW, dan ini tidak boleh disangka sama kali. Maka Syekh sebut kepada kita bahawa di samping kita kasih sayang kan kepada baginda Nabi SAW, maka kita juga hendaklah kasih dan sayang kepada bangsa Arab Quraisy. Bangsa Arab Quraisy yang mana Nabi lahir daripada kalangan bangsa Arab Quraisy. Maka bangsa Arab Quraisy ini, mereka juga mendapat kemuliaan disebabkan baginda Nabi SAW ini lahir daripada keturunan bangsa Arab Quraisy. Maka mereka juga mendapat kemuliaan. Maka kata Syekh kepada kita, di samping kita memuliakan, mencintai diri baginda Nabi SAW, maka kita juga kena memuliakan dan mencintai Arab Quraisy, kerana situlah lahirnya baginda Nabi SAW, dan mereka mendapat kemuliaan disebabkan lahirnya Muhammad itu daripada keturunan bangsa Arab Quraisy. Namun demikian tidak juga boleh nafikan bahawa adanya keburukan pada orang-orang Arab atau orang Quraisy kerana penyimpangan mereka dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau menyeleweng dari garis-garis panduan yang telah dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya. Namun kata Syekh kepada kita bahawa tidak dinafikan ada di kalangan bangsa Arab Quraisy ini mereka yang engkar, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang terpesong daripada jalan kebenaran. Maka orang yang terpesong, mereka orang yang tidak mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, maka mereka ini tidak termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bangsa Arab Quraisy yang perlu dihormati, dimuliakan, kan? Kerana di situ lahirnya baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka itu tidak mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Walaupun mereka itu bangsa Arab Quraisy, tetapi sekiranya mereka itu jauh daripada kebenaran, mereka itu tidak mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, bermakna mereka itu terkeluar daripada apa yang diperlukan untuk kita memuliakan dan menghormati bangsa Arab Quraisy itu. Kerana apa? Kerana mereka sendiri pun tak ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka apa yang ditekankan kepada kita adalah sekiranya bangsa Arab Quraisy itu beriman kepada Allah dan Rasul, mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, maka mereka itu mendapat kemuliaan disebabkan lahirnya baginda Nabi SAW di kalangan bangsa Arab Quraisy, maka mereka juga menjadi mulia. Maka kita juga perlu memuliakan dan menghormati mereka, kerana di situ lahirnya baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kata Syekh kepada kita bahawa bangsa Arab Quraisy yang ikut Nabi, yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, maka mereka juga kita kena kasih, kita kena hormat, kita kena mulia. Kerana apa? Kerana di situlah lahirnya baginda Nabi SAW. Tak cukup dengan kita hanya memuliakan baginda Nabi SAW sahaja, tak cukup. Kerana mereka juga mendapat kemuliaan tadi disebabkan di situlah lahirnya baginda Nabi SAW, maka kita juga kena memuliakan dan menghormati mereka kerana mereka juga mendapat kemuliaan daripada baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh kepada kita bahawa Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Sesudah itu datuknya pula meninggal. Peristiwa ini menyebabkan baginda Nabi SAW hidup di peringkat kecilnya tanpa mendapat kasih sayang dari ibu dan jagaan serta perhatian yang sewajar dari bapa. Semuanya ini bukan berlaku secara kebetulan sahaja, tetapi segala-galanya ini adalah mengikut apa yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk masa depan baginda Nabi SAW, dan ini adalah sebahagian daripada hikmah ilahi agar tidak ada siapa pun menaruh sangkaan buruk bahawa seruan Nabi Muhammad SAW itu adalah dari ilham dan latihan ibunya semasa menyusu ataupun hasil dari tunjuk ajar dari bapa dan neneknya, daripada bapa dan datuknya. Kan datuknya adalah Abdul Muttalib
adalah manusia yang terkemuka di kalangan kaumnya. Jadi ibrah yang kedua, pengajaran yang kedua kata Syekh bagi kita bahawa baginda Nabi SAW ini lahir dalam keadaan yatim piatu tanpa ayah. Kemudian dalam waktu yang singkat ibunya meninggal. Kemudian waktu yang singkat lagi datuknya meninggal, Abdul Muttalib. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri baginda Nabi SAW supaya apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, nanti pada ketika itu tidak ada daripada musuh-musuh Islam, tidak ada seorang pun daripada kalangan musuh-musuh Islam yang boleh mengatakan kepada memfitnah Nabi bahawa Muhammad ini dia mendapat ilham daripada ibunya, mendapat ilham daripada ayahnya, mendapat tunjuk ajar daripada datuk neneknya Abdul Muttalib dan sebagainya. Tak ada. Tak ada dalil. Tak ada sedikit pun hujah-hujah yang boleh dibawa oleh musuh-musuh Islam untuk merendahkan, menghina ataupun melakukan fitnah ke atas diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana semua ini adalah perancangan Allah SWT yang cukup teratur ke atas diri baginda Nabi SAW bahawa pada masa hadapan apabila Nabi dilantik sebagai Rasul Allah, maka ketika itu Nabi menyampaikan dakwah Islam, mengajak manusia beriman kepada Allah dan Rasul, maka musuh-musuh Islam tidak ada sedikit pun yang boleh mereka cari kesilapan, kecacatan pada kehidupan baginda Nabi SAW untuk mereka melakukan, mengatakan pembohongan, fitnah, ataupun Muhammad itu menjadi Rasul cerdik pandai kerana adanya orang-orang di sisi kiri kanannya yang telah mengajar beliau untuk pandai bercakap, mengajak orang untuk mengikutnya dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Kerana orang yang menyayanginya, ayahnya, ibunya, datuknya Abdul Muttalib sendiri telah diwafatkan terlebih awal semasa beliau masih kecil. Maka semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan bahawa perjalanan hidup baginda Nabi SAW selepas itu adalah perjalanan yang cukup sempurna, yang tidak boleh seseorang pun mempertikaikan tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi SAW. Tapi suratan ilahi tidak membiarkan kesempatan kepada mereka yang ingkar dan bertujuan jahat. Kerana baginda Nabi SAW telah dibesarkan, dipelihara jauh daripada jagaan dan peliharaan ibu bapa. Demikian juga di masa baginda masih bayi. Sebagai satu lahi hikmah ilahi, baginda telah dikirimkan ke kampung di bawah pemeliharaan Bani Sa'adiyah. Selepas datuknya meninggal dunia, maka tanggungjawab memelihara terserah kepada bapa saudaranya pula, Abu Talib. Datuknya sempat memikul tanggungjawab itu hanya buat masa 3 tahun sahaja. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua ini adalah merupakan perancangan-perancangan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan sebelum baginda dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul Allah pada umur 40 tahun yang kita akan bincangkan pada masa akan datang. Kemudian kata Syekh lagi bagi kita bahawa beginilah arus hikmah ilahi yang mahukan baginda Nabi SAW hidup dengan keadaan yatim piatu. Hanya arahan dan jagaan ilahi sahaja dapat menjauhkan tangan-tangan yang cuba memanjanya, menjauh wang, harta kekayaan dan juga yang cuba memewahkan kehidupannya. Ini berlaku supaya jangan timbul di jiwanya semangat kebendaan dan gilakan pangkat. Jadi kata Syekh lagi bagi kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan orang-orang yang menyayangi baginda Nabi SAW di sekelilingnya pada waktu kecilnya itu, ayahnya, ibunya, datuknya Abdul Muttalib itu sendiri. Kenapa? Kerana Allah SWT nak menjauhkan tangan-tangan
yang memanjakannya dan juga nak menjauhkan diri Nabi daripada harta kekayaan, kemewahan kehidupan dan sebagainya. Kerana Allah SWT nak Nabi terus mendapat peliharaan dan juga tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada orang-orang yang mengasihi dan memanjakannya yang ada sekelilingnya pada ketika itu. Oleh kerana itu, segala-galanya tidak mendorongkan baginda ke arah penganjuran yang mana mungkin mengelirukan di antara kenabian dengan kepenganjuran dunia yang akan disangka orang kelak sengaja dibuat-buat yang pertama kenabian demi untuk mencapai yang kedua kepenganjuran. Jadi semuanya ini adalah Syekh kata kepada kita bahawa semua ini adalah untuk menjauhkan musuh-musuh Islam, untuk mengatakan bahawa Muhammad ni dia ijtihad dirinya sebagai Nabi dan Rasul adalah untuk apa? Untuk dia nak menjadi kaya, untuk dia dapat harta yang banyak, untuk dia mendapat kemewahan dalam hidup dia. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW yang tidak dilatih untuk cintakan harta kekayaan, tidak dilatih untuk cintakan wang ringgit, tidak dilatih untuk cintakan kemewahan hidup. Jadi maka semua ini akan lenyap. Semua ini akan lenyap. Mereka yang cuba memfitnah baginda Nabi SAW dengan berbagai-bagai da'iyah dan juga hasutan, dengan mengatakan Nabi seorang yang gila, seorang ahli sihir, seorang yang cintakan dunia, seorang yang nak cari pengaruh ramai orang dan sebagainya. Maka semua itu adalah dakwah-dakwah yang tertolak. Kerana apa? Kerana Nabi tidak diasuh, tidak dididik dengan sedemikian rupa. Tetapi Nabi terus mendapat didikan dan tarbiyah terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada orang-orang yang ada sekelilingnya pada ketika itu. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang perlu kita faham bahawa baginda Nabi SAW kenapa dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian yatim piatu, kemudian orang yang menyayanginya itu semuanya diwafatkan terlebih awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua itu ada hikmah ilahi bertujuan untuk terus dilatih dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi kecil sampai kepada baginda Nabi SAW wafat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengikut apa yang diceritakan oleh sirah sejarah hidup Nabi bahawa rumah dan perkampungan Halimatus Sa'diyah telah dilanda kemarau yang dahsyat. Tetapi kedatangan Nabi Muhammad SAW telah merombak segala-galanya. Seperti mana yang sebut tadi. Bahawa rumah Halimatus Sa'diyah ni, perkampungan Halimatus Sa'diyah ni, mereka ni dalam keadaan yang kemarau, kering kontang, banyak tanaman-tanaman yang mati. Tetapi bila Halimatus Sa'diyah bawa Nabi SAW balik ke perkampungan mereka, maka dia rasa suatu keajaiban berlaku dalam perkampungan mereka, kerana pokok-pokok yang mati tadi menjadi subur, hidup dengan subur, ternakan mereka yang kurus menjadi gemuk, susu yang tak ada dalam kantung kambing, unta mereka menjadi penuh susu dan sebagainya. Maka ini dilihat sendiri oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya bagaimana suatu perkara pelik berlaku dalam perkampungan Halimatus Sa'diyah itu sendiri. Tanaman kembali subur menghijau, bibir dan unta yang kurus kering dengan hanya kulit melekat di tulang-tulang berubah menjadi binatang yang sihat dan gemuk berlemak. Kesemuanya ini menunjukkan kedudukan martabat baginda Nabi SAW di sisi Allah semasa baginda masih bayi lagi. Nak bagi tahu kepada kita bahawa walaupun Nabi ni waktu tu bayi, tetapi Allah SWT dah tunjuk dah kasih dan sayangnya kepada baginda Nabi SAW. Dan sayang dan kasih itu kepada baginda Nabi SAW bukan dapat pada Nabi sahaja, bahkan dia meliputi kepada orang yang ada sekeliling dia, yang jaga dia, yang pelihara dia, juga dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh penganugerahan ilahi yang nyata kepada Nabi Muhammad SAW ialah pengurnian dan limpahan rahmat kepada Halimatus Sa'diyah yang telah melihara baginda. Ini tidaklah menjadi suatu perkara yang pelik dan ganjil.
tidakkah pernah kita meminta supaya Tuhan menurunkan hujan di musim kemarau dengan berkat para salihin dan berkat keluarga baginda Nabi SAW agar doa dan permintaan kita itu dikabulkan. Kan? Jadi jangan heranlah kata Syekh kepada kita bahawa kadang-kadang kita pun bila musim kemarau kita minta orang-orang alim, orang-orang soleh mendoakan kepada Allah SWT supaya diturunkan hujan. Maka hujan pun turun dengan berkat doa orang-orang yang soleh tadi. Kan? Itu pun Allah SWT tunjuk kemuliaannya kepada orang-orang yang soleh tadi. Kan? Apatah lagi kata Syekh kepada kita bahawa tidak menjadi pelik lah. Kan? Tidak menjadi pelik. Tidakkah pernah kita minta supaya Tidakkah pernah kita minta supaya Tuhan menurunkan hujan di musim kemarau dengan berkat para salihin dan berkat keluarga baginda Nabi SAW agar doa dan permintaan kita itu dikabulkan Tuhan, dan bagaimana pula kalau satu tempat itu baginda Nabi SAW sendiri berada dalamnya. Kan? Apatah lagi kalau tempat itu Nabi sendiri ada. Bermakna berkat itu lebih daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dengan doa orang soleh pun dengan doa orang saleh pun Allah SWT boleh turunkan rahmat dia, hujan dan sebagainya. Apatah lagi diri baginda Nabi SAW ada di tempat itu, bermakna rahmat Allah SWT akan turun melimpah-limpah. Maka seperti itulah yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Apabila Nabi SAW berada di perkampungan Halimatus Sa'diyah, maka ketika itu Allah turunkan rahmatnya cukup banyak kepada perkampungan Halimatus Sa'diyah, sehingga mereka melihat suatu perkara yang pelik berlaku di dalam kehidupan mereka. Kerana apa? Kerana adanya insan yang dimuliakan oleh Allah SWT, iaitu baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi pada ketika itu baru bayi, tapi kemuliaan Allah SWT dah tunjuklah kepada baginda Nabi SAW, dan orang yang menjaganya juga mendapat kemuliaan tersebut. Maka perkampungan tadi sudah sewajarnya menerima ganjaran dan rahmat ilahi yang telah sanggup menerima, memelihara dan menyusu baginda Nabi SAW. Kehijauan rumput dan tanah menjubur adalah berkat baginda Nabi SAW yang lebih berkesan daripada hujan. Jadi ini namanya keberkatan. Keberkatan Nabi itu bila berada di satu tempat itu, keberkatan itu akan turun melimpah ruah. Bukan dapat pada Nabi saja, dapat kepada seluruh orang yang ada sekeliling baginda Nabi SAW. Kalaulah sebab musabab itu di tangan Tuhan, maka sudah sewajarnya baginda Nabi SAW mendahului segala sebab musabab dan limpah kurnianya. Jelaslah lagi bahawa baginda Nabi SAW adalah rahmat Allah untuk manusia sejagat. Maka sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dengan kedatangan baginda Nabi SAW ini, maka Allah melimpahkan rahmatnya ke seluruh pelusuk alam ini dengan berkat lahir dan datangnya baginda Nabi SAW. Maka sebab itu kita dah lihat waktu Nabi bayi pun, Halimatus Sa'diyah, keluarga Bani Sa'ad di perkampungan Bani Sa'ad pun dah mendapat kerahmatan, kemuliaan, keberkatan dengan sebab Halimatus Sa'diyah memelihara baginda Nabi SAW. Maka sebab itu Nabi ini sebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dan yang keempat yang boleh kita ambil satu lagi, yang keempat, peristiwa pembedahan perut baginda Nabi SAW, peristiwa pembedahan dada baginda Nabi SAW semasa baginda tinggal bersama Halimatus Sa'diyah merupakan salah satu tanda kenabian dan tanda pemilihan Tuhan terhadapnya untuk sesuatu yang mulia. Kita tahu bahawa Halimatus Sa'diyah menceritakan bagaimana peristiwa itu berlaku. Dia sendiri melihat bagaimana Nabi SAW itu dibawa oleh dua orang pemuda tadi. Maka
dua orang mulia adalah malaikat yang telah membelah dadah Nabi, membersihkan hati Nabi dan sebagainya, maka itu adalah simbolik dan tanda simbolik tentang penyucian jiwa. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, maka Allah bersihkan jiwa dia untuk menerima kebaikan-kebaikan dan juga segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Maka ini adalah satu tanda tentang kenabian, tanda pemilihan Tuhan terhadapnya untuk sesuatu yang mulia. Maka sebab itu Allah menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya untuk diberikan kepadanya sesuatu yang mulia pada masa akan datang. Peristiwa ini telah diperihalkan dengan betul dan benar melalui beberapa orang sahabat, antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang peristiwa ini kepada kita tentang dalam hadis Muslim yang bermaksud, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah didatangi Jibril ketika baginda sedang bermain-main dengan sekumpulan kanak-kanak. Jibril AS telah merebahkan dan membelah betul-betul dengan hati dan mengeluarkannya, kemudian dikeluarkan seketul darah sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Lepas itu dibasuhkannya dalam tas dari emas dengan air zam-zam, barulah dimasukkan semula ke tempat asalnya, dan kanak-kanak yang lain berkejaran lari menemui ibu penyusunya Halimatus Sa'diyah melaung-laung Muhammad telah dibunuh, dan mereka semua meluru ke arah Muhammad dan dapati pucat lesu. Hikmah ilahi sini bukanlah membuang buli-buli kejahatan. Allah SWT sahaja yang lebih mengetahui dari tubuh badan baginda Nabi SAW. Kerana kalaulah di sana terdapat buli-buli kejahatan yang merupakan sumber kejahatan, maka sesuatu itu boleh diubah manusia jahat menjadi baik dengan cara pembedahan. Maka di sini nak beritahu kepada kita bahawa bukan dengan sebab belah dada itu, cuci, buang tempat kejahatan, jadi manusia akan jadi baik. Itu simbolik. Simbolik bagi tahu bahawa Allah SWT menyucikan jiwa, hati Nabi, untuk Nabi akan menerima sesuatu yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu simbolik. Bukan kata kalau orang tu jahat, kita belah dada dia, bawa keluar hati dia, cuci dengan air zam-zam, buang ketulan darah yang tempat duduk syaitan dan sebagainya, maka orang tu akan jadi baik. Tak, bukan macam tu. Maka ini adalah simbolik yang Allah SWT nak bagi tahu kepada kita semua bahawa seorang yang nak dimuliakan, nak diberi suatu kebaikan, maka dia perlu sucikan jiwanya, hatinya, untuk menerima suatu kebenaran, suatu kebaikan, suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau jiwanya kotor, hatinya kotor, maka bagaimana dia nak menerima sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia akan menjadi sukar. Maka sebab itu ini simbolik, dan supaya perkara ini, peristiwa ini dapat dilihat oleh manusia. Maka sebab itu anak-anak Halimatus Sa'diyah dan juga Halimatus Sa'diyah dapat melihat sendiri peristiwa ini berlaku di hadapan mata mereka, supaya perkara ini dapat diceritakan kepada orang ramai tentang apa yang berlaku pada diri Muhammad itu merupakan satu tanda yang hebat, satu tanda yang besar, satu tanda yang agung, yang mana Allah SWT nak memberi suatu tanggungjawab dan amanah yang lebih besar kepada baginda Nabi SAW pada masa akan datang. Tapi hikmah ilahi yang jelas di sini ialah mengiklan dan mengisytiharkan kerasulan baginda Nabi SAW dan menjadikan maksum dan mempersiapkan baginda untuk menerima wahyu dari kecil lagi dengan cara yang boleh dilihat dengan mata kasar, kerana dengan jalan ini membawa orang percaya dan beriman dengan risalah pengutusannya dengan mudah. Pembedahan tadi adalah pembersihan rohani dengan suatu cara yang boleh dinampakkan oleh panca indera, supaya ini menjadi canang ilahi kepada manusia seluruhnya dengan boleh dilihat dan dengar. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan perkara ini kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarganya, supaya mereka boleh ceritakan tentang kebenaran apa yang berlaku ke atas diri baginda Nabi SAW. Maka ini merupakan suatu tanda yang mana Allah SWT telah menyucikan jiwa Nabi, menyuci hati Nabi daripada dia kecil lagi, untuk dia menerima sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat
pada masa akan datang. Maka ini akan menjadi suatu perkara yang akan dipercayai oleh manusia apabila diceritakan dengan cerita-cerita yang datang daripada orang yang benar, orang yang dapat melihat sendiri dengan mata kepalanya apa yang berlaku ke atas diri Muhammad itu sendiri. Maka semua ini adalah perancangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya dakwah yang akan dibawa oleh Muhammad pada masa akan datang mudah diikuti, mudah difahami oleh manusia dengan bukti-bukti yang jelas, dengan kebenaran-kebenaran yang jelas yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, muslimin muslimat rahmati Allah SWT, ada 4 hikmah ataupun 4 pengajaran yang boleh kita kutip dalam kisah kelahiran baginda Nabi SAW dan penyusuannya yang begitu hebat, yang boleh kita sama-sama ambil manfaat dan juga mengambil faham tentang apa yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Yang perlu kita fahami bahawa semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi lahir lagi sampai kepada Nabi dilantik menjadi rasul. Semuanya ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi SAW, mempersiapkan diri baginda Nabi SAW menjadi seorang rasul pada masa akan datang dengan perkara-perkara yang luar biasa, perkara yang pelik yang berlaku ke atas diri baginda Nabi SAW. Perkara itu dilihat oleh orang ramai dan perkara itu akan diceritakan kepada orang-orang ramai yang lain, dan perkara itu akan menjadi sesuatu yang benar. Dan akhirnya apabila Nabi SAW apabila lantik menjadi Rasul, Nabi mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, dia mudah percaya, dia mudah ikut apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW berdasarkan kepada dalil-dalil dan juga khabar-khabar yang mereka dengar daripada orang-orang yang mereka boleh percayai sebelum itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita bincangkan pada malam ini tentang kelahiran dan juga penyusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kefahaman tentang perjalanan hidup manusia agung, iaitu Muhammad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pengorbanan dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila kita dah memahami tentang kelahiran dan juga penyusuan baginda Nabi SAW, kita dah nampak situ. Walaupun Nabi masih lagi bayi, maka Allah SWT dah tunjuk kepada Halimatus Sa'diyah tentang kemuliaan diri baginda Nabi SAW. Maka ini merupakan suatu perkara yang pelik, yang mana bayi yang ada dalam rumah Halimatus Sa'diyah itu adalah bayi yang akan menjadi seorang yang hebat pada masa akan datang. Maka itulah dia baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan berhenti sekadar ini sahaja. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Kita akan masuk pada tajuk yang baru pada kuliah yang akan datang, iaitu perjalanannya yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita semua dan matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kadang itu sahaja yang boleh kita bincangkan. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.